يا رب يا رب استغفر الله العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبيك ورسولك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخين ولوالدين وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinannya masih lagi berpeluang pada kita untuk sama-sama berada di dalam majlis muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar atau Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syiar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah bil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik, hari ini kita pada muka surat 287 kalau cetakan kitab Darul Minhaj, bab berkenaan dengan bab yang ke-33, bab nahyi zair man yarahu yabki jaz'an 'inda qabrin. Bab melarang orang apabila melihat orang yang menzahiri kubur, dia menangis jaz'an, menangis yang terisak-isak, 'inda qabrin, di sisi kubur, wa amrihi iyyahu bis sabri, dan menyuruh dia untuk bersabar, wa nahyi aidan an ghairi dhalik mimma naha syar'u anhu, dan melarang dia daripada melakukan apa yang ditegah, yang dilarang oleh syarak. Jadi ada adab ketika menzahiri kubur, ada adab yang dilarang ataupun perkara-perkara yang dilarang sewaktu menzahiri kubur. Apabila seseorang tu dia melihat seseorang tu melakukan perkara yang dilarang oleh syarak, hendaklah dia melaksanakan amar ma'ruf, iaitu dia menegur. Dalam bab ini Imam Nawawi mendatangkan hanya 2 hadis secara ringkas saja. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala
marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri. Hadis ni panjang. Cuma Imam Nawawi hanya meringkaskan, iaitu berkenaan dengan perintah bersabar. Baik, kita tengok secara sebentar itu. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada sahih, yakni dua sahih, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidina Anas yang sama sanadnya dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi imra'atin tabki. Pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu perkuburan, dan baginda melihat seorang wanita tabki, iaitu sedang menangis, menangis yang terisak-isak, inda qabrin, di sisi kubur. Dan kata para ulama, wanita tersebut menangis disebabkan anak dia yang masih kecil telah meninggal dunia. Faqala ittaqillaha wasbiri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dari belakang. Itu Nabi kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai wanita, wasbiri, dan bersabarlah. Dan wanita tersebut yang menangis, dia tak tengok siapa yang menegur dia. Dalam hadis ni, sambungannya, wanita tersebut kata, ilaika anni, pergilah engkau dariku. Seolah dia tak nak terima teguran tersebut. Wanita tersebut suruh baginda Nabi SAW pergi dari situ, sedangkan dia tak tengok. Kemudian setelah Nabi pergi, Nabi pun pergilah, Nabi balik ke rumah. Kemudian orang yang sahabat yang bersama dengan Nabi SAW tu tegur, bagi tahu kepada wanita tersebut, kata, tahu tak siapa yang menegur kamu tadi? Sahabat kata, itulah Rasulullah SAW. Wanita tersebut pun jadi terkejut, kemungkinan dia tak tahu itu Nabi. Kemudian dia terus pergi ke rumah baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, ada dia punya sema-sema lagi. Kemudian Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula. Ini kesabaran tu, yakni kesabaran yang terpuji itu, yang pahala dia sempurna. Pahala yang sempurna bagi orang yang sabar ni adalah ketika mana ketika mendapat musibah yang pertama, iaitu sadmatil ula. Yang ini pertama kali dia ditimpa musibah, dia bersabar. Itulah kesabaran yang sempurna, yang mendapat pahala yang berganda-ganda. Itu baginda Nabi SAW menyuruh dia untuk bertakwalah kepada Allah dan juga bersabar. Sebab perempuan tu, dia kematian anak dia masih kecil. Dia kata kepada Nabi, pergilah engkau dariku, engkau tidak ditimpa musibah seperti mana seperti mana saya ditimpa musibah. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wan Nasa'i wa Ibn Majah bi isnadin hasan an Bashir ibn Ma'bad al-ma'ruf bi ibn al-Khasasiyah radhiyallahu ta'ala anhu, bainama ana umashi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazara. Hadis ni dia panjang juga. Imam Nawawi meringkaskan supaya untuk menyesuaikan dengan munasabah dengan bab ini, supaya tidak memanjangkan dalam perbahasan. Fa idza rajulun yamshi bainal qubur alaihi na'lan faqala ya sahib as-sibtain alqi sibtiyataika wa dzakara tamam al-hadis. Ada lagi panjang hadis lagi. Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibn Majah dengan sanad-sanad yang baik daripada Bashir ibn Ma'bad al-ma'ruf bi ibn al-Khasasiyah. Bashir ibn Ma'bad ni salah seorang daripada sahabat. Kita jarang dengar nama sahabat ni. Dia sebelum masuk Islam, di zaman jahiliyah, nama dia Zahmun. Kemudian apabila dia berhijrah menuju kepada Nabi SAW, Nabi tanya kepada dia,
apa nama engkau? Dia kata nama dia Zahm. Kemudian Nabi tukar nama dia. Nabi tukar dia kepada Bashir. Engkau adalah Bashir. Al-Ma'ruf Ibn Al-Khasasiyah, ataupun lebih dikenali sebagai Ibn Al-Khasasiyah. Al-Khasasiyah ni nama mak dia. Maksudnya anak lelaki kepada Al-Khasasiyah. Tapi nama sebenar dia adalah Bashir. Bashir dinamakan oleh ataupun ditukar nama dia oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu qala bainama ana umashi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini pada satu hari Bashir ni, Sayyidina Bashir bin Ma'bad ni berjalan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis, iaitu baginda belum melalui satu perkuburan. Perkuburan Nabi kata yang baik-baik. Saya tak ingat dia punya hadis tu. Kemudian sebanyak 3 kali. Kemudian lalu satu perkuburan, yang mana perkuburan tersebut dikebumikan orang kafir. Kemudian Nabi kata sekian-sekian. Kemudian Nabi tengok nazara. Nabi tengok seorang lelaki. Fa idza rajulun yamshi bainal qubur alaihi na'lan. Seorang lelaki dia berjalan di kawasan kubur tersebut dengan na'lan, dengan 2 sepatu. Yang ni 2 sepatu siftiyah. Siftiyah ni slipper ataupun sepatu yang dibuat daripada kulit binatang, kulit lembu. Kulit lembu atau yang seumpama dengannya, dan dibuang dia punya bulu-bulu tersebut. Itu dinamakan sebagai siftiyah. Ini sepatu yang dibuat daripada kulit yang dibuang bulu-bulunya, dan disamak bulunya, kulit tersebut. Nabi tengok lelaki tersebut pakai pakai sepatu yang dibuat daripada kulit binatang. Faqala ya sahib siftiyatain, wahai yang memakai sepatu siftiyah, alqi siftiyataika, buanglah. Yani Nabi suruh tanggal, Nabi perintahkan lelaki tersebut untuk tanggalkan sepatu dia. Wa zakara tamam al-hadis. Hadis ni dia ada sebab dia. Ada sebab dia. Kata Imam Nawawi, kalau kita tengok secara umumnya, secara literalnya, itu seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakai sepatu, memakai kasut, pakai slipper di ketika mana menziarahi kubur. Itu secara literalnya kalau kita tengok. Itu kata ulama, kata Imam Nawawi secara khususnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu tidak menjadi masalah. Annahu la yukrah, tidak makruh pun untuk pakai apa-apa slipper, apa-apa kasut. Itu pendapat daripada dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad kata makruh untuk memakai kasut, pakai slipper ketika mana menziarahi kubur. Hujah yang didatangkan oleh mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya hukumnya tak makruh, sebab kemungkinan ada 2 ihtimal, 2 kemungkinan kenapa baginda Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki tersebut untuk menanggalkan sepatu siftiyah dia tersebut. Kemungkinan yang pertama kata ulama, kemungkinan disebabkan kasut tersebut, sepatu tersebut dianggap sebagai sepatu yang mahal, sepatu yang mewah pada zaman tersebut. Sebab seolah-olah Nabi tengok lelaki tersebut dia pakai dalam keadaan riak ketika mana menziarahi kubur. Sepatutnya ketika waktu menziarahi kubur tersebut perlu ada rasa keinsafan, rasa tawaduk, rasa rendah diri. Jadi baginda Nabi nak buang rasa riak tersebut, rasa khuyalak tersebut, Nabi perintahkan kepada lelaki tersebut untuk dia menanggalkan sepatu dia tersebut, sepatu siftiyah dia tersebut. Itu kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua, kata ulama, baginda Nabi perintah lelaki tersebut supaya, sebab baginda Nabi tengok ada najis, kemungkinan ada najis di sepatu, ada di sepatu siftiyah tersebut. Sebab itulah Nabi perintahkan supaya tidak mencemarkan kawasan kubur. Itu 2 kemungkinan
yang didatangkan ataupun yang menjadi hujah mengatakan ianya tidak makruh. Tidak makruh untuk kita pakai apa-apa kasut pun. Tapi dengan syarat janganlah pakai dengan keadaan riak, jangan sombong dan sebagainya, dan juga dalam keadaan kasut tersebut, slipper tersebut tidak dikotori dengan najis. Kalau tak ada dua sebab tersebut, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, bahkan tidak makruh pun. Baik. Wa dzakara tamam al-hadis. Qultu as-sittiyah an-na'lu allati la sya'ra 'alayha wa hiya bi kasri sin al-muhmalah wa iskan al-ba' al-muwahhadah, iaitu an-na'lu allati la sya'ra 'alayha, iaitu sepatu yang tidak ada bulu, yang dibuat daripada kulit binatang dan disamak kulit tersebut. Waqad ajma'at al-ummah ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan para ulama telah sepakat mengatakan bahwasanya wajib untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk melaksanakan amar ma'ruf dan juga an-nahyu 'anil munkar. Kalau kita tengok apa-apa yang menyalahi syarak, hendaklah kita segera tegur. Contoh, kalau kita tengok orang yang ziarah kubur tersebut, dia bisa rokok contoh dia, hendaklah kita tegur dia dengan baik, kata hendaklah beradab ketika mana menziarahi kubur dan sebagainya. Apa-apa juga perkara yang menyalahi syarak, hendaklah kita tegur secara terus. Itu perintah ataupun sepakat para ulama mengatakan bahawasanya wajib untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Wa dalailuhu fil kitab as-sunnah masyhuratun, dan dalil-dalilnya daripada kitab dan juga sunnah, yakni hadis, masyhurah, banyak. Cuma Imam Nawawi hanya mendatangkan 2 hadis ni saja. Wallahu taala a'lam. Baik, iaitu yang lainnya dikiaskan. Kalau kita tengok apa-apa yang tak baik, apa yang menyalahi hukum syarak, hendaklah kita tegur. Baik, bab yang terakhir dalam ni kenaan dengan jenazah, iaitu babul buka wal khauf 'inda al-murur bi qubur zalimin wa bi masari'ihim. Bab berkenaan dengan menangis dan juga menimbulkan rasa takut ketika mana melalui kubur orang yang zalim. Ini orang yang maksudnya orang yang ditimpa azab, orang yang pernah masa hidup dia mengingkari perintah Allah dan sebagainya. Wa izharil iftiqar ila Allah Ta'ala, dan menzahirkan rasa iftiqar, rasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Wa tahzir minal ghaflah an dhalik, dan larangan berwaspada daripada lalai ketika mana melalui kawasan tersebut. Nah, dalam bab ni Imam Nawawi hanya mendatangkan sebuah hadis saja. Baik. Qala rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li ashabihi, yani lamma wasalu al-hijra diyar Samud, la tadkhulu ala haula'i al-mu'azzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Hadis ini juga ada kisah dia, ada panjang, ada sambungannya, iaitu diriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Ibn Umar, yakni Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, yakni lamma wasalul hijra diyar Samud, ketika mana mereka melalui satu perkampungan, diyar Samud, yakni kaum Samud. Kaum Samud ni kaum yang ditimpa azabnya disebabkan mereka mengingkari nabi mereka, iaitu Nabi Allah Saleh alaihi salam. Sebabkan itulah mereka ditimpa azab. Adalah kalau nak lebih lanjut boleh rujuk kepada kitab-kitab muktabar berkenaan dengan apa sebab mereka ditimpa azab ketika mana mengingkari Nabi Allah Saleh alaihi salam.
Nabi berkata, baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya ketika mana melalui kawasan tersebut, kaum Samud tersebut, iaitu ketika mana baginda Nabi dan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju ke Tabuk, dan kaum Samud tersebut, perkampungan mereka kalau tak salah berada di antara Madinah ke Tabuk lah, kawasan tersebut lah. Kemudian Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin. Janganlah kamu melewati ketika mana masuk ke kawasan tersebut haula'il mu'azzabin, mereka yang diazab tersebut, yang sedang diazab tersebut, illa an takunu bakin, melainkan kamu masuk dalam keadaan bakin, menangis. Menangis di sini maksudnya menangis yang memikirkan balasan ataupun azab yang menimpa kaum tersebut, yang mengingkari Nabi mereka, Nabi Allah Saleh tersebut. Itu masuk dalam perasaan takut, menangis, memikirkan azab yang ditimpa mereka. Fa illam takunu bakin, sekiranya kamu tak rasa nak menangis pun, fala tadkhulu alaihim, janganlah kamu masuk, janganlah kamu melewati perkampungan tersebut. Ini masuk, ini perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah al-amru tersebut lin-nabi, maksudnya di perintah yang secara bukannya wajib secara mutlak. Ini supaya menimbulkan rasa ataupun memikirkan azab yang ditimpa Allah kepada mereka. Baik. Fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kamu masuk. Kalau tak mampu nak menangis, jangan masuk. La yusibukum ma asabahum. Sebab apa? Nabi kata la yusibukum. Yang ini dikhawatiri kalian akan tertimpa seperti mana apa yang ditimpa kepada mereka. Kata-kata orang sekarang, tulah. Ini ditempias azab mereka tersebut akan kena kepada orang yang ziarah tersebut, iaitu melalui kawasan tersebut tanpa perasaan takut, tanpa rasa perasaan memikirkan azab yang ditimpa kepada kaum tersebut. Baik, itu jelas, itu perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimbulkan rasa takut kita kepada Allah ketika mana melalui satu tempat yang mana tempat tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam zaman sekarang, contoh kawasan piramid di Mesir. Alhamdulillah sepanjang saya di Mesir, saya langsung tak pernah masuk kawasan tersebut, cuma hanya melalui dari kawasan luar saja, ataupun nak pergi ke tempat lain. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak timbul ke rasa nak pergi pun masuk ke kawasan piramid tersebut. Orang sekarang dia masuk boleh jalan-jalan lagi di situ. Bahkan kata ulama tak disunatkan pun untuk kita tak digalak pun untuk kita pergi ke kawasan-kawasan tersebut, seumpama tersebut. Contoh lagi seperti di Jordan, kawasan Laut Mati tersebut. Laut Mati tersebut dikatakan bahawasanya tempat kaum Nabi Lut, iaitu Sadum tersebut adalah tempat mana Allah Ta'ala terbalikkan disebabkan mereka ni mengingkari mereka hubungan homoseks sesama mereka. Itu satu tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata ulama tak digalakkan untuk kita pergi ke kawasan tersebut. Bahkan dalam hadis ni, sambungannya dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, baginda Nabi selepas mana berkata demikian, baginda Nabi menutup kepalanya dengan kain dan asra', ini berjalan dengan cepat, menunggang kuda ataupun unta dengan cepat, supaya melepasi kawasan tersebut dengan segera. Itu adab ataupun di antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melalui satu kawasan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita masuk ataupun melewati dengan perasaan takut dan bersegera melewati, pergi dari tempat tersebut, dan mengambil iktibar atas apa yang dilakukan oleh orang penduduk kawasan tersebut.
Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di kawasan Diyar Samud tersebut hendaklah dicontohi, diikuti, ditiru oleh kita pada setiap tempat. Pada setiap tempat, bukan hanya kawasan Samud tersebut saja. Ini pada semua tempat, sama ada di piramid, di kawasan Laut Mati dan sebagainya yang dimurkai Allah. Jadi tanpa sebab, tanpa ada sebab untuk pergi. Kalau ada sebab, ada contoh, macam kata setengah doktor, kawasan tersebut dia ada boleh merawat. Contoh macam di Laut Mati tersebut, kata doktor boleh merawat penyakit kulit. Itu dengan sebab, itu tak ada masalah. Cuma pergi dengan segera, tanpa berlama-lama dan bersantai-santai, itu yang dilarang. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali lagi, dalam pendapatnya mengatakan hadis ini adalah nas pada melarang daripada pergi ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Melainkan kalau ada sebab seperti yang disebutkan tadi lah. Kalau ada sebab, boleh pergi, cuma dengan lama, jangan lama. Baik, itu secara umum berkenaan dengan bab tersebut. Alhamdulillah kita selesai pada bab berkenaan dengan jenazah ni. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan Kitabul Azkar fi salawatin makhsusah, berkenaan dengan zikir-zikir pada salawatin makhsusah, salawatin makhsusah pada salat-salat yang tertentu. Itu babul azkar al-mustahabah yaumul jumu'ah wa lailataha wa du'a. Bab berkenaan dengan zikir-zikir yang digalakkan, yang dianjurkan pada hari Jumaat dan malamnya, dan juga doa. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, itu pada esok hari insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.